Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, kita malam ni sambung pengajian daripada buku pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya yang ditulis oleh Sa'id Ali Al-Qattani. Kita berada pada bab yang keempat, perpisahan dengan umat dan melakukan haji wada'. Pada muka surat 21 perenggan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun, dan ketika itu belum pernah mengerjakan haji. Kemudian pada tahun ke-10 Rasulullah mengerjakan haji. Setelah diumumkan manusia datang ke Madinah berpusu-pusu, mereka ingin mengerjakan haji bersama Rasulullah supaya mereka melihat bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Baik kata di ulama, ahli-ahli tarikhi, ahli-ahli sejarah Islam, Nabi berdakwah di Madinah, di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun, dan peristiwa besar yang berlaku sebelum hijrah ialah Isra' dan Mi'raj. Lepas itu Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi tinggal selama 10 tahun. Jadi semuanya 23 tahun. Jadi ketika berada di Madinah ini, Nabi tak pernah mengerjakan haji. Jadi pada tahun yang ke-10, iaitu tahun terakhir, sebab itu dinamakan haji ini Hajjatul Wada'. Wada' tu maknanya ucap selamat tinggal. Macam kita pergi umrah, kita ada tawaf wada'. Jadi tawaf wada' ni ialah tawaf yang ucap selamat tinggal lah. Tapi kita umrah pergi balik lepas itu. Tapi haji ni kerana dia haji yang terakhir. Nabi tunaikan haji pada tahun yang ke-10. Jadi Nabi pun istiharlah nak mengerjakan haji. Bila Nabi istihar, maka ramai yang nak ikut Nabi. Ramai yang ikut Nabi mengerjakan haji. Kemudian pada tahun ke-10 Nabi pergilah mengerjakan haji. Sehingga ramai yang berpusu-pusu datang, antaranya bertujuan nak melihat bagaimana bentuk haji yang diajar oleh, disyariatkan oleh Islam. Belum pada itu ramai dah di kalangan mereka ni, zaman jahiliah hari itu dah mengerjakan haji. Ramai dah. Sebab itu ketika perjanjian Aqabah, Ridwan, Aqabah yang pertama, Aqabah kedua tu, perjanjian tu melibatkan orang-orang Madinah yang datang mengerjakan haji ke Mekah.
Lalu Nabi bertemu mereka, Nabi berdakwah, akhir sekali berjanji untuk mereka masuk Islam, lalu berjanji untuk membantu Nabi bila Nabi hijrah ke Madinah. Jadi maknanya belum pada mereka terima Islam tu, mereka datang ke Mekah nak mengerjakan haji lah. Haji apa? Haji cara mereka. Jadi cara jahiliah dulu. Haji cara jahiliah tu pun asalnya daripada Islam, yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Tapi bila mati dua orang, Nabi ni Ibrahim, ayah, Ismail anak, masyarakat Arab ini mula berubah. Dia mula beransur-ansur ubah. Jadi termasuklah dia ubah ibadah haji. Ubah jadi ibadah haji tu lama-lama bercampur aduk dengan kepercayaan mereka, dengan berbagai-bagai perkara lah. Lalu jadilah haji mereka itu haji jahiliah. Tawaf telanjang, dia ubah tu. Tawaf ada lagi, tapi telanjang lah. Sa'i ada, sa'i bogel, berlari daripada Safa ke Marwah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua bogel belaka. Lepas tu korban ada lagi. Mereka menyembelih binatang-binatang korban. Lalu darah-darah korban dilumurkan kepada kelambu Kaabah ataupun kepada Kaabah. Jadi dia ubah. Jadi bila masuk Islam, Nabi nak mengerjakan haji, lalu mereka datanglah bersama dengan Nabi. Nak tengok macam mana haji Islam ni, cara Islam nak ajar, cara syariat Islam. Lalu ramailah datang kerana nak tengok daripada perbuatan Nabi sendiri. Jadi hak Nabi buat, mereka tengok. Bila tengok, mereka riwayatkan kepada orang selepas mereka. Lalu ada banyaklah hadis-hadis berkaitan dengan haji. Sebab tengok pada Nabi, macam solat lah. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sekalian kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Ini kata Nabi, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu tengok aku. Dah tak tengok macam mana? Lalu adalah kepercayaan sesat. Dia kata dah tak tengok, tak payah solat lah. Dia buat ringkasan. Dah Nabi kata solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dah tak lihat, mafhumnya tak payah solat. Lalu ramai juga yang ikut, iaitu golongan malas solat. Jadi ramailah ikut dia. Jadi apa makna ra'aitumuni? Maknanya alimtumuni. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tahu aku salat. Jadi nak tahu tu macam mana? Nak tahu tu kena ambil daripada guru. Guru tu nak tahu dia ambil mana? Ambil pada guru dia. Guru tu ambil pada siapa? Naik sampai atas, sampai kepada sahabat. Sahabat tu salat bagaimana? Dia tengok Nabi salat. Jadi tu Nabi guna perkataan lihat. Kenapa? Sanad melihat tadi. Kita tak tengok Nabi, tapi kita tengok tok guru kita salat. Tok guru tak tengok Nabi, dia tengok tok guru dia. Tapi akhir sekali sampai pada siapa? Sampai pada sahabat. Dah sahabat tengok. Jadi sebab itu dipanggil sanad perbuatan melihat tadi. Turun sampailah kepada kita sekarang. Jadi begitu juga haji. Haji ni sahabat tengok, lalu ditiru oleh tabi'in. Lalu ditiru perbuatan tabi'in, ditiru diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Habis tabi'ut tabi'in di kalangan salaf ditiru pula oleh orang awal dalam kalangan khalaf. Lalu sampailah kepada kita. Jadi makna itu pentingnya pertalian berguru. Mengaji ni kena berguru. Jangan kita nak reka sendiri.
Memang kita boleh membaca. Sekarang pula semua lagi mahir membaca. Memang kita tahu menulis, tapi mesti ada guru. Kerana apa? Kerana hak kita baca tu belum tentu betul pemahaman kita. Boleh jadi kitab tu betul, ulama yang menulisnya pun warak, tapi siapa yang jadi tak betul? Kita tu hak yang tak warak. Jadi kita baca kitab betul dari pengarang dan penulis yang betul, tapi kita faham tak betul. Kenapa tak betul? Kerana kita faham sendiri. Kita ni faham sendiri. Itu jadi masalah. Usah kata pahaman, benda pindah cakap ni pun berubah. Pindah cakap, dia akan berubah-ubah. Jadi kerana itu kita hendaklah berguru dan ada sanad dalam pengambilan ilmu. Lalu Jabir berkata apa? Dalam perjalanan ke Mekah atau Arafah, saya melihat manusia yang sangat ramai di hadapan dan di belakang Rasulullah, begitu juga di kiri dan kanannya. Jadi kata Jabir, ramai. Pada tahun tu masing-masing berjalan bersama Nabi daripada Mekah sampailah ke Madinah. Daripada Madinah sampailah ke Mekah. Tapi yang Jabir cerita ni ketika di Arafah. Mana daripada Mekah tu nak pergi ke Arafah, nak wukuf di Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Hari 9 Zulhijjah dipanggil Yaumul Arafata, hari Arafah. Jadi ramai kata Jabir. Ramailah ikut Nabi. Lalu di antara pesanan Rasulullah ketika di Arafah, menurut Jabir, setelah tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni setelah sampai di Arafah, Rasulullah pergi ke dekat lembah dekat dengan Jabal Rahmah, lalu baginda berkhutbah. Jadi sambung hak kita bincang bulan lepas. Sampai di Arafah ni, masuk saja gelincir je matahari. Gelincir tu start wukuf. Belum pada itu tak start lagi. Jadi start wukuf, gelincir je matahari, lalu Nabi pun pergi ke lembah dekat dengan Jabal Rahmah. Dan masa tu dah nama Jabal Rahmah dah. Sebab apa? Kerana di bukit itu tempat pertemuan dua hati yang berkasih sayang beserta dengan kasih sayang Allah kepada keduanya, iaitu Adam dan Hawa. Jadi bertemu kat situ. Mengikut satu riwayat, ada Hawa diturunkan oleh Allah daripada syurga, ialah diturunkan di Jeddah, dekat dengan pelabuhan Jeddah sana, tempat kita turun flight tu lah, turun situ. Sebab tu dinamakan Jeddah. Dinamakan Jeddah, iaitu nenek. Dapat kita panggil Judah. Itu sebab Melayu dia suka reka. Jadi maknanya turun di Jeddah ni. Lalu dia pun berjalan. Dilaporkan oleh setengah ulama, Adam pula jatuh di India, diturunkan di India. Jadi sana di India tu tak dilaporkan kat mana. Wallahualam, tak tahulah. Dan kita pun tak payahlah sibuk nak kaji, buang masa. Baik kita kaji benda lain. Jadi maknanya jatuh di India. Lalu turun seorang, lalu cari sana cari sini, berjalan. Begitu juga dengan Hawa. Sampailah Hawa ni dulu ke Jabal Rahmah, naik atas bukit. Sebab padang luas ni dia naik atas bukit, nak tengok kat mana kok ada Adam. Lalu akhirnya Adam pun berjalan sampai ke Jabal Rahmah, lalu bertemulah mereka di sana. Lalu setengah ulama kata Rahmah tu kerana bertemunya dua kasih sayang, Adam dan Hawa. Ada kata tambah lagi, bertemunya di situ menyatunya kasih sayang, iaitu Allah kepada dua hambanya, Adam dan Hawa. Jadi dengan kasih sayang Allah bertemulah berduanya. Berpisah jauh, jauh tempat pisah dia. Lalu bertemu di Jabal Rahmah. Jadi di situ tempat bertemu. Jadi Hawa kemudian ada apa kena dengan Jabal Rahmah ni? Tak ada apa-apa. Jadi makna di situ tempat pertemuan. Jadi tempat pertemuan sahaja.
Dah ada apa-apa yang pelik-pelik, tak ada. Jadi kita tak payahlah pergi naik atas bukit nak tulis nama isteri, nama kita, mudah-mudahan kekal abadi sehingga anak cucu. Jadi tak payah. Baik kita pergi berdoa kat Kaabah, dah senang, atau berdoa di Arafah. Jadi jangan nak reka-reka banyak perkara. Ada macam-macam. Hak orang suruh mengaji, dia tak mengaji. Hak orang suruh kaji, dia tak kaji. Hak orang tak suruh kaji, dia kaji. Ada. Balik-balik pada Mekah. Pergi Mekah sibuk tanya apa? Sibuk tanya mana kubur Adam. Last kali kata kubur Adam tu Baitullah dah lah. Baitullah. Dah tu Adam tinggi. Jadi Baitullah tu kubur Adam. Jadi kerana Adam tu tinggi, lalu Adam dilipat 7 baru kubur. Itu reka belaka lah. Jadi maknanya tak tahu kedatang pada mana. Jadi kita ambil apa yang perlu kita tahu saja. Orang suruh mengaji, tak nak mengaji, baca Quran pelat. Tapi kaji tu dalam ta marbutah tu ada apa? Dia tulis ta marbutah, ta bersimpul tu. Dalam tu ada apa? Dalam lam alif kan ada bulat bawah tu kan. Dalam bulat tu ada apa? Jadi tak payah kaji, buang masa. Bulat tu baru je berlaku, orang baru tulis. Jadi tak payah kita nak kaji pelik-pelik. Itu kita orang Melayu ni dia suka benda pelik-pelik. Asal pelik kira hebat. Tak tahu pengaruh mana datang kat kita. Mungkin pengaruh zaman purba kuno dulu, Hindu kuno ke Sanskrit dulu. Asal benda pelik, pelik. Hebat ni benda ni pelik. Ambil gambar viral. Lembu kaki 5. Kucing jari 6. Dia pelik belaka. Jadi sebab itu tak payah kita. Sekadar kita nak mengkagumi kebesaran Allah boleh, tapi nak percaya pelik-pelik tak payah. Ni kucing ni dia langit-langit, kucing ni hitam. Ni berkat kucing ni. Kucing je berkat. Tuan tak semayang, tak berkat tuan. Jadi maknanya tak payah kita fikir pelik-pelik. Itu makna cukup sekadar subhanallah, merasai keagungan dan kebesaran Allah. Mana Allah boleh buat belaka. Langit-langit merah boleh, langit-langit hitam boleh, langit-langit bulu boleh belaka. Sekadar itu saja. Jadi tak payah kita nak percaya benda yang bukan-bukan. Ni asalkan jumpa pelik, maka kita pun anggap ada dewa-dewa, ada pari-pari, ada macam-macam lah. Kalau semula hala ke Hindu Indonesia hanya dewata macam-macam. Jadi tak payah kita. Kita berpegang dan beriman kepada Allah. Yang pelik-pelik daripada makhluk ciptaan Allah itu adalah tanda kesucian dan kebesaran Allah. Maka menambahkan kita cinta dan kasih pada Allah. Baik. Jadi apa yang Nabi berkhutbah isi kandung dia? Sesungguhnya darah dan harta kamu adalah haram, seperti haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, dan negeri kamu ini, kata Nabi. Jadi Nabi kata start pada hari ini satu declaration daripada Nabi. Sebab Islam dah sempurna dah ni, dah lengkap dah. Dah turun habis dah ayat kira-kiranya. Walaupun lepas ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ni ada lagi ayat lain. Tapi ulama kata lepas ayat ni menceritakan kesempurnaan Islam, maka Nabi memperjelaskan apa benda? Antaranya darah dan harta kamu adalah haram. Haram tu makna tak boleh ambil, tak. Haram tu makna dijaga, dijamin oleh syariat Islam. Sebab itu siapa-siapa yang menumpahkan darah, maka darahnya akan dibela oleh syariat Islam. Dia tak mati katak, dia akan dibela melalui syariat Islam. Itu ada hukum qisas, hukum bunuh balas. Siapa yang membunuh seseorang, maka sabit kesalahan, dia hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh, kecuali dimaafkan oleh ahli waris si mati dengan mengambil diat. Maka kena dibela. Jadi Islam ni tak ada orang yang teraniaya yang tidak dibela oleh syariat Islam. Harta kena curi, dibela dengan hukum hudud. Maruah dia dicabul, dibela dengan hukum hudud.
Zina dibela, orang yang melakukan zina dijatuhkan hukuman dengan hudud. Itu dia qisas, hudud, diyat, ta'zir, ataupun qisas, hudud, ta'zir, diyat. Ada 4 perkara. Jadi kita kena tahu tak? Molek yang kena tahu lah. Walaupun kita bukan hakim, bukan magistrat, bukan peguam, tapi kerana kita orang Muslim, hukum tu kan hukum Islam, maka kita kena tahu hudud tu apa, qisas tu apa, diyat tu apa, ta'zir tu bagaimana. Cukup sekadar lebih kurang begitu. Nak lebih lagi kena belajar lagi lah mengenai kehakiman, mengenai pendakwaan, mengenai pembuktian, mengenai saksi, mengenai mahkamah. Jadi kena ambil bahagian undang-undang syariat Islam pula lah. Itu dipanggil hukum jinayat Islam. Jadi diharamkan, makna dihormati, dijaga harta kamu, darah kamu. Seperti mana haramnya hari kamu ini? Hari mana? Hari Arafah tu. Hari Arafah tu hari-hari yang haram dihormati. Hari Arafah, hari apa tu, hari 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya tu, hari raya haji tu. Jadi hari korban ataupun dinamakan hari apa ni, hari nahar, hanya hari korban. Lepas tu hari apa lagi? 11, 12, 13, hari-hari tasyrik. Maka tu semua hari-hari yang dihormati. Hari tu zaman jahiliah dulu, tengah-tengah duk perang, tiba-tiba masuk bulan haram perang, berhenti gencatan senjata. Itu punya mereka dulu hormat, walaupun jahiliah, tapi dia hormat hari-hari itu. Perang rajin. Salah sikit perang, salah sikit perang, tapi tengah perang berhenti kalau jatuh hari yang dihormati. Itu jadi maknanya itu hebat dia dululah dari sudut itu. Dan sebagaimana bulan ini, bulan Zulhijjah, antara bulan-bulan yang haram, mana dia hormati. Dan negeri kamu ini Makkah, negeri haram, di mana sehingga orang kafir kena keluar daripada bumi tanah haram, Makkah dan Madinah. Kena keluar, tak boleh. Orang kafir kena keluar. Kalau tahu, kalau tak tahu tak ada arah lah. Dia duduk senyap-senyap, muka nampak muka Islam, pakai jubah labuh pada orang Islam, minyak atar 3 jenis pakai, tapi dia kafir. Kita tak tahu, tak apa. Tapi kalau tahu, maka penguasa Islam kena keluarkan dia, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi keluarkan mereka daripada tanah haram Makkah. Bila Nabi buka Fathul Mekah, maka mereka pun dengan sendiri lari, sehingga menyeberang Laut Merah tu sampai ke Ethiopia tu, sampai ke Yaman, lari. Kemudian hak duduk di Madinah, bila mereka kacau kedaulatan Islam di Madinah, Nabi perangi mereka dan Nabi halau, lari mereka Yahudi. Puan-puan Yahudi pun lari ke mana? Bertebaran sampai ke Palestin. Akhir sekali dia mengaku Palestin tu hak dia pula. Jadi makna itu style Yahudi. Lalu ingatlah bahawa segala sesuatu yang diamalkan zaman jahiliah telah aku letakkan di bawah tumitku, tidak lagi dipakai, darah jahiliah pun tidak berlaku lagi. Jadi kata Nabi, segala sistem jahiliah batal. Sekarang undang-undang apa? Undang-undang Islam, syariat Islam. Zaman jahiliah dulu, darah orang bawahan, rakyat biasa tak dibela. Bunuh ke orang, seksa ke, tak dibela. Nak pula kalau yang membunuh tu orang besar-besar, golongan bangsawan, membunuh rakyat jelata biasa, lepas. Curi tak apa, itu dikira komisen. Sebab orang besar curi duit rakyat. Tapi kalau rakyat mencuri, potong tangan. Itu zaman jahiliah. Sekarang, dunia sekarang dia balik pada sistem jahiliah. Kerana apa? Kerana undang-undang jahiliah itu style dia. Jahiliah ni nama jahiliah ni style dia sama je. Cuma nama berbeza, musim dan zaman berbeza, tempat berbeza. Tapi kalau tolak Islam, jahiliah. Mana jahiliah? Tidak adil, tidak membela dengan kebenaran.
Pernah satu hari pembesar Bani Makhzum, Bani Makhzum ni satu bani lah, satu kabilah. Lalu satu orang perempuan mencuri, tapi perempuan ni bangsawan. Bangsawan tu maknanya orang atasan lah, bukan bangsawan alam Melayu ni. Itu bangsawan di udara. Itu zaman radio tahun 50-an dulu. Ini bangsawan, makna orang ternama lah. Mana kalau dalam sistem kasta ni, sistem kasta Hindu ni, antara orang-orang Brahma, Ksatria, itu orang hebat-hebat, peringkat atas. Hak bawah ni Parya. Jadi maknanya Bani Makhzum ni seorang laki-laki, seorang perempuan yang bangsawan mencuri. Lalu dapat tangkap. Zaman tu Islam dah ada, Nabi dah kuasakan syariat Islam. Tapi dia nak buat cara jahiliah. Sebab hak mencuri tu orang ternama, ada pangkat, ada kedudukan. Lalu datang jumpa Nabi, nak buat style lama dulu. Minta kepada ya Rasulullah, boleh tak jatuh hukuman potong tangan? Sebab yang mencuri ni orang besar ni. Ni perempuan ni orang hebat, dating dia ni. Dia curi pula duit orang biasa. Jadi boleh tak kalau tak nak potong tangan? Sebagaimana undang-undang Islam yang kamu bawa ya Rasulullah. Sebab yang mencuri ni orang ternama. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimus syarif tarakuh wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi hadda. Wallahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi. Nabi kata sesungguhnya binasanya kaum yang sebelum daripada sebelum kamu dulu. Nak tahu sebab apa mereka binasa? Rosak, punah, ranah habis. Sebab apa? Kata Nabi, sebab bila yang mencuri di kalangan mereka orang besar-besar dan ternama, lalu mereka lepaskan. Tapi bila yang mencuri rakyat biasa dan orang-orang yang dhaif, lalu aqamu alaihi hadda, lalu mereka dirikan hukuman. Maka kata Nabi, wallahi, demi Allah, dengan zaman Islam ni, wallahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarakat, kalau sekiranya anakku Fatimah mencuri, anak aku sendiri, bukan anak orang lain, katakanlah Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia. Ini makna Nabi. Nak cerita apa? Islam tak pandang bulu, Islam tak pandang kedudukan. Islam dalam menegakkan keadilan hukum, dia tak pandang kedudukan begitu. Tak kira keturunan dewa ke, keturunan apa ke, tak kira. Ini Islam. Betul orang yang bercadang nak mencuri, dia tak nak undang-undang Islam. Tu yang takut ke undang-undang Islam tu, sampai berdiri bulu roma, tak kuat kuasa lagi, baru nak bawa usul ke parlimen, menggelepadah dia. Sebab apa? Dalam mahkamah ada 15 fail jenayah mencuri. Betul bila sebut undang-undang Islam takut. Jadi sebab itu kita yang tak ada salah apa-apa, tak kisah, baguslah. Kalau pergi tanya toke-toke Cina yang kedai besar-besar, yang meniaga besar-besar, seronok dia undang-undang Islam ni. Kenapa? Harta dia selamat dan terjaga. Tak ada orang nak mencuri, tak ada orang nak rompak, tak ada orang nak tipu. Sebab apa? Sebab kalau rompak, teruk. Hukum merompak, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Merompak sekali lagi, potong kaki kiri, tangan kiri, potong tangan kanan. Kudung terus. Nak merompak? Tak berani. Rompak pula pasar raya. Sikit ia dapat. Jadi sebab itu Islam itu agama yang menegakkan keadilan. Jadi tadi undang-undang dan hukum Islam ialah untuk membela keadilan. Ini nak bela orang-orang yang dizalimi, dianiaya. Sehingga Nabi kata, kalau Fatimah anak aku mencuri, aku potong tangan dia. Dan tidak ada sistem perundangan dunia yang seadil itu, yang tak kira, yang tidak ada batasan kedudukan, kaum, keturunan dan sebagainya. Jadi maknanya sebab apa? Sebab undang-undang Islam, undang-undang Allah.
Undang-undang dunia ni undang-undang manusia buat. Bila manusia buat undang-undang, mana dia nak buat undang-undang kena ke dia sendiri? Tak ada orang buat undang-undang kena ke dia sendiri, mesti tak kena. Ataupun ada je jalan lepas, sebab dia tukang buat. Macam orang pergi tahan jerat lah. Tak kira lah jerat pelanduk, rusa ke jerat apa dalam hutan. Kan dia tanda. Dia tanda, dia buat jerat, dia tanda kat pokok. Di sini ada jerat. Maknanya dia memang tak kena lah jerat. Hak kena mana? Hak kena benda lain. Tak ada orang buat jerat, dia sendiri pergi pijak jerat. Tak ada tu. Melainkan gila tu. Jadi sebab itu, bila undang-undang itu diserah kepada manusia membuatnya, maka tidak akan ada keadilan. Dia kena balik kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Itulah dia panggil sahibut tasri'. Tuan kepada hukum syarak ini ialah Allah. Jadi bila ikut Allah, Allah dia tak jaga kepentingan siapa-siapa. Buatlah Allah kata aku turunkan undang-undang kepentingan untuk orang-orang kaya, untuk bangsa Melayu. Tak, sebab Allah bukan Melayu. Jadi sebab itu kena balik pada syariat Allah. Itu dipanggil keadilan. Sesungguhnya darah yang mula-mula dibatalkan ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris yang disusukan dalam keluarga Bani Sa'id, kemudian dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliyah telah dibatalkan. Riba yang mula-mula dibatalkan ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya telah dihapuskan. Jadi makna semua sistem jahiliyah dibatalkan oleh Nabi dan dibatalkan oleh Islam. Jadi itulah dia agama Islam. Bila dah terima Islam, jangan pertahankan dah jahiliyah, kecuali amalan dan adat-adat jahiliyah yang tak bercanggah dengan Islam. Itu tak apa. Tapi yang mana yang bercanggah dengan Islam, yang menjadi kerugian kepada umat manusia, maka hendaklah diganti dengan undang-undang Islam. Yang tak bercanggah tak apa. Undang-undang jalan raya itu tak payah ubah tu. Tak payah ubah. Sebab tak ada apa pun bercanggah dengan Islam. Kalau nak ubah juga itu cuma bukan disuruh oleh Islam, tapi itu ialah maslahah tertentu. Contohnya, misalnya contohnya kita pernah ubah jam Malaysia Timur dengan Malaysia Barat, disamaratakan. Jadi salah tak? Tak salah. Sebab itu tak bercanggah dengan Islam. Nak letak pukul tak ada masalah. Kita nak letak pukul 3 tu jadi pukul 12, tak ada masalah tu. Kita punya pasal lah. Jadi itu dikatakan bahawa peraturan-peraturan Islam. Mana tukar tempat itu. Jadi begitulah sistem perniagaan, sistem keuangan, sistem pengurusan, sistem urus takbir, semua berubah mengikut sistem Islam. Hatta penjadualan dan sebagainya. Hari kebesaran dalam Islam hari Jumaat. Hari Jumaat. Dapat ke orang Hindu, orang apa ni, dapat ke orang Kristian ditukar hari Ahad. Dapat ke orang Yahudi ditukar hari Sabtu. Dapat ke kita orang Islam Ahad juga. Ini dia. Itu dipanggil pelik kita ni, kepala otak pelik ni. Patutnya kita bukalah hari Jumaat, hari kebesaran Islam. Hari kebesaran. Boleh ramai sikit datang sembahyang Jumaat. Bersiap sedia daripada awal pagi-pagi lagi, dah hari cuti. Hari cuti. Sebab tu Kelantan lama dah dia buat hari Jumaat, hari ilmu, hari Sabtu, hari keluarga. Sebab keluarga ni pun penting, institusi keluarga. Hari Jumaat, hari ilmu. Pakat cari ilmu belaka. Pergi masjid tu, masjid ni ada kuliah duha. Sebab kerja pun tak ada hari tu. Hari Sabtu, bawa pergi nak berkelah kat mana? Atas bukit ke, tepi gunung ke, dekat jurang ke, ikut kita lah. Yang penting kita ada peraturan dalam kehidupan. Jadi insya-Allah kita sambung. Takutlah kamu kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah daripada Allah. Kamu telah menghalalkan faras mereka dengan kalimat Allah. Hak kamu terhadap mereka, yakni yang wajib mereka laksanakan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung
pengajian kitab pesanan Rasulullah menjelang wafatnya. Kita baru masuk muka surat yang ke-22, sedangkan kita dah berkuliah rasanya 3 tahun lebih dah. 3 tahun lebih baru muka surat 22. Jadi balik ni tuan-tuan kira baliklah, nak perhabis muka surat ni agak-agak berapa tahun lagi kita. Itu dia, insya-Allah. Yang penting bukan tahun gitu. Baik, insya-Allah malam ni saya ambil masa sikit. Pada bulan lepas kita lancarkan edaran dan jualan buku. Buku saya pada bulan lepas tajuk dia Tasawuf Haraki. Itu bulan 2. Bulan lepas kuliah kita bulan 2. Kita jual buku bulan, kita lancar buku bulan 1. Sebab buku siap dicetak pada minggu keempat. Tahun keempat kita kuliah minggu kedua. Jadi kita terpaksa jual, lancar bulan 2, lancar buku bulan 1, bulan 3 lancar buku bulan 2. Jadi ni sekarang buku bulan 2 nak lancar malam ni. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di luar nanti. Tajuk buku ni ialah Siri 40 Hadis. Hadis Siri 40 Hadis An-Nabawi, hadis Nabi lah. Hadis apa? Hadis-hadis politik. Jadi hadis-hadis politik mengenai pentadbiran, pengurusan keuangan, mengenai pemimpin yang zalim pada rakyat, rakyat yang zalim pada pemimpin. Jadi ada semua dalam ni. Jadi orang yang kata politik tak kena mengena dengan Islam, itu memang buta hadis itulah tu. Sedangkan beratus hadis mengenai politik. Jadi buku ni saya pilih 40 hadis-hadis yang sahih. Hadis beratus. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ni di luar nanti. Hadis-hadis politik, berkenaan politik. Dan kemudian kerana kita pada pada ujung bulan 3 ni akan keluar buku yang ketiga, iaitu buku bulan Mac, akan dilancar pada bulan 4 pada kuliah kita akan datang. Iaitu buku Tazkirah Hadis untuk orang yang menjalani jalan pengampunan Tuhannya, jilid 1. Sebab di jilid 1 tebal, dia kan 600 muka surat lebih, jadi kita buat 2 jilid. Jadi tuan-tuan dapatkan tu nanti buku, dan begitu juga dengan buku Tasawuf Haraki. InsyaAllah siapa-siapa yang dah beli buku Tasawuf Haraki, maka kita akan adakan daurah pengajian berkitab. Jadi boleh menadah kitab, iaitu pada setiap hari daripada Selasa hingga Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Esok start. Di mana saya akan baca buku tersebut dan dinamakan menadah kitab secara online. Jadi siapa yang ada buku di seluruh Malaysia, seluruh negara, malam ni kalau ada orang dengar, disuruh yang dah beli buku ni sampai ke Perlis sana semua, jadi boleh menadah kitab esok pada pukul 5 suku pagi. Start 5 suku, bukan lepas subuh, belum subuh. Jadi makna 5 suku pagi, selama setengah jam sahaja. Kita akan menadah kitab. Jadi yang ada kitab boleh buka. Sebab kita buat style menadah kitab, style baca kitab kat pondok lah. Jadi tuan-tuan beli. Kalau tak ada buku tu nanti boleh dapatkan, kerana kita dah masuk cetakan yang kedua. Buku tu agak tebal. Ada orang dia tak nak beli sebab tebal, kata dia. Saya ni malas membaca tebal-tebal, jadi saya tak nak beli lah, kata dia. Jadi saya nak beritahu, kita bukan kempen membaca, tapi kita kempen membeli. Jadi jangan salah sangka, tak nak baca tak apa, asalkan beli. InsyaAllah buku ni ada kat luar nanti, harga RM18 sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.